Soalan 1. Berdasarkan senarai matlamat SDG yang telah anda kenal pasti dalam tugasan 1. A. Kenal pasti satu matlamat SDG yang ingin anda bincangkan dalam tugasan ini dan nyatakan alasan anda atas pemilihan matlamat SDG tersebut. Matlamat pendidikan berkualiti memastikan semua kanak-kanak perempuan dan lelaki menamatkan persekolahan rendah dan menengah percuma menjelang 2030. Ia juga bertujuan untuk menyediakan akses yang sama rata kepada latihan vokasional yang mampu dimiliki dan untuk menghapuskan jurang jantina dan kekayaan dengan tujuan mencapai akses universal kepada pendidikan tinggi yang berkualiti. Pendidikan ialah satu bentuk kecenderungan di mana tabiat, kepercayaan, kemahiran, nilai dan pengetahuan sekumpulan orang dipindahkan kepada satu generasi melalui penyelidikan, latihan, perbincangan, pengajaran dan atau bercerita. Pelajar boleh mendidik diri sendiri atau mengambil tempat di bawah bimbingan orang lain. Pelajar boleh mendidik diri sendiri atau mengambil tempat di bawah bimbingan orang lain. Apa-apa sahaja yang mempunyai kesan formal seperti cara seseorang merasakan, bertindak atau berfikir boleh dianggap sebagai pendidikan. Pendidikan yang betul telah diiktiraf oleh setengah kerajaan. Sebagai contoh, di Malaysia, setiap kanak-kanak yang mencapai umur 7 tahun perlu belajar di sekolah rendah. Ini bagi memastikan setiap kanak-kanak mendapat pendidikan. Nelson Mandela berkata bahawa pendidikan adalah senjata paling berkuasa yang boleh anda gunakan untuk mengubah dunia menjadi 2012. Petikan ini menerangkan peranan penting pendidikan dalam kehidupan seseorang. Di Malaysia, pengajian tinggi tidak percuma dan juga kos pengajian tinggi sangat mahal. Justru, tidak semua orang boleh melanjutkan pelajaran sesuka hati kerana untuk mendapat tempat di IPTA adalah sangat terhad. Selain itu, belajar di universiti swasta memerlukan wang yang banyak. Biasiswa adalah salah satu penyelesaian terbaik untuk pelajar tanpa sokongan kewangan untuk meneruskan pengajian dalam kursus yang mereka inginkan. Pendidikan amat penting bagi negara membangun seperti Malaysia. Sama ada dari segi ekonomi atau sosial, pendidikan memainkan peranan penting dalam pertumbuhan dua faktor penting ini. Dasar Komuniti Negara diluluskan oleh Kabinet Malaysia pada November 2018. Tujuan untuk memperkasakan masyarakat di kawasan kediaman, khususnya di perumahan sosial untuk terlibat secara aktif dalam pengurusan dan penyelenggaraan harta benda awam. Dasar ini juga memberi tumpuan kepada pembinaan komuniti inklusif ke arah kesejahteraan rakyat. Dasar Komuniti Negara diluluskan bagi tujuan untuk memperkasakan masyarakat di kawasan kediaman, khususnya di perumahan sosial, program perumahan rakyat, untuk terlibat secara aktif dalam pengurusan dan penyelenggaraan harta benda awam. Dasar ini juga memberi tumpuan kepada pembinaan komuniti inklusif ke arah kesejahteraan rakyat. Komuniti yang bersatu padu dan sejahtera mewujudkan rangkaian yang rapat dan menggalakkan keharmonian dan kehidupan yang selamat. Matlamat akhir dasar ini adalah untuk mewujudkan generasi dan komuniti yang mampan. Objektif dasar Komuniti Negara dikenal pasti sebagai untuk memperkasakan masyarakat dengan semangat kekitaan dan tanggung jawab terhadap harta bersama, kemudahan dan ruang, untuk mewujudkan masyarakat yang prihatin, bekerja sama dan hormat menghormati yang peka terhadap isu-isu masyarakat, untuk memupuk perkongsian strategi di kalangan masyarakat, sektor awam, sektor swasta dan NGO, dalam membangunkan masyarakat dan melahirkan lebih ramai pemimpin dan sukarelawan dalam kalangan komuniti perumahan sosial. Pelaksanaan dasar Komuniti Negara memfokuskan kepada 8 bidang atau klaster utama. Klaster ini merupakan faktor utama dalam mengubah minda dan sikap masyarakat di sesebuah kawasan perumahan. 8 klaster tersebut ialah infrastruktur dan penyelenggaraan, kesehatan, persekitaran dan kebersihan, keselamatan, pendidikan dan kemahiran, keprihatinan terhadap kanak-kanak, warga emas, orang kelainan upaya, OKU, wanita, ibu tunggal dan orang miskin, keusahawanan, perkhidmatan sosial dan sukan dan rekreasi, Moksein, 2018. Pendidikan adalah pelaburan masa depan terutamanya untuk kanak-kanak yang datang daripada golongan berpendapatan rendah yang tinggal di program perumahan rakyat. Oleh itu, pelbagai pihak dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menghapuskan keciciran sekolah.
Meningkatkan kemahiran ahli masyarakat adalah penting untuk memperkasakan mereka. Kerjasama kukuh antara sektor awam dan sektor swasta, serta NGO juga tidak dapat dielakkan dalam menyokong untuk meningkatkan pengalaman, keupayaan dan pengetahuan mereka yang seterusnya boleh digunakan untuk membantu meningkatkan pendapatan isi rumah mereka. 4 strategi yang digariskan di bawah Kluster 4 adalah memupuk persekitaran yang kondusif dan berkesan untuk pendidikan awal, meningkatkan tahap pendidikan dan kemahiran dalam kalangan belia, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam kalangan anggota masyarakat dan mewujudkan kerjasama strategi dengan pihak berkepentingan untuk mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran di kalangan anggota masyarakat. Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah melaksanakan proyek perpustakaan mini dan tuition bagi PT3 dan SPM secara percuma bagi pelajar B40. Proyek ini mendapatkan sokongan pada dasar komuniti negara yang bertujuan dalam membentuk generasi dan komuniti yang mampan. Tujuan utama tuition percuma ini diadakan bagi pelajar PT3 dan juga SPM adalah untuk mengurangkan beban ibu bapa dalam menyediakan tuition bagi anak mereka di luar sana. Proyek ini melibatkan subjek sains, kejuruteraan, matematik dan juga teknologi bergantung pada keperluan pelajar yang daripada golongan B40. Soalan 2. Bincangkan satu kes di Malaysia yang boleh dikaitkan dengan matlamat SDG tersebut dalam mencapai matlamat yang dinyatakan seperti dalam modul. Malaysia adalah salah satu daripada 93 negara yang telah berikrar untuk melaksanakan Agenda Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 2030. Sistem pendidikan Malaysia dan institusinya dari peringkat prasekolah hingga pengajian tinggi memainkan peranan penting dalam menyemai semangat pembangunan mampan SD dalam diri rakyatnya untuk melindungi biosfera dan kesejahteraan manusia daripada sebarang kemusnahan dan gangguan akibat perkembangan global semasa. Disebabkan oleh potensi pendidikan untuk memacu transformasi individu dan masyarakat, pendidikan untuk pembangunan mampan ESD dilaksanakan dalam sistem pendidikan Malaysia melalui 2 pelan tindakannya. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Prasekolah hingga Menengah dan Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi Malaysia Tertiary. Secara ringkasnya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang kini dalam 3 fasa terakhir bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan kesamarataan pendidikan. Objektif dan matlamat pelan tindakan ini adalah sejajar dengan SDG 2030, pendidikan berkualiti tinggi. Ini diteruskan dalam Pelan Tindakan Pengajian Tinggi Malaysia yang menggalakkan kecemerlangan pelajar dengan menangani cabaran prestasi sistem asas, termasuk kualiti dan kecekapan, serta perkembangan di seluruh dunia yang mengubah pendidikan tinggi Malaysia. Satu kajian telah dilakukan oleh Badeli Sam, Muhammad Amli, Tengku Intan, Muhammad Yusri, Muhammad Rozaidi dan Nur Farah 2022 bertajuk Being Successful in School, a case study of the orang asli Aboriginal people of Malaysia. Dengan tujuan untuk melihat faktor-faktor yang menyumbang kepada kejayaan orang asli dalam pendidikan, supaya kerajaan dan agensi lain yang berkaitan dapat merancang sumber manusia melalui penambahbaikan sistem pendidikan, termasuk peningkatan profesionalisme guru. Orang asli telah dipinggirkan dalam banyak aspek, termasuk pendidikan. Di sebalik pelbagai sokongan dan bantuan yang diberikan oleh kerajaan, perkembangan mereka dalam proses pendidikan masih tertinggal. Namun, terdapat kes kanak-kanak orang asli yang berjaya menamatkan pendidikan mereka. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor kejayaan yang membantu orang asli berjaya dalam pendidikan mereka. Kajian ini telah menggunakan kaedah kualitatif dengan temu bual separa berstruktur sebagai pengumpulan data utama. Responden adalah kanak-kanak orang asli yang telah menamatkan pengajian tinggi. Hasil kajian ini mendapati motivasi dan persekitaran yang betul merupakan 2 faktor penting yang menyumbang kepada kejayaan responden dalam kajian. Faktor persekitaran merangkumi sumbangan ibu bapa, keluarga dan masyarakat kepada pembangunan pendidikan orang asli. Oleh itu, menyediakan motivasi yang betul dan mewujudkan persekitaran yang betul untuk kanak-kanak orang asli akan membantu mereka menamatkan pendidikan mereka. Bagaimanapun, penemuan itu terhad kepada suku kaum orang asli terpilih dan tidak boleh digeneralisasikan kepada keseluruhan orang asli di negara ini. Namun begitu, penemuan tersebut memberikan pandangan yang relevan tentang pendidikan orang asli.
Soalan 3. Jelaskan kepentingan matlamat yang dinyatakan dengan merujuk matlamat dasar awam sejajar dengan matlamat SDG yang dibincangkan di atas. Pada masa kini, akses kepada pendidikan berkualiti adalah faedah yang tidak diberikan kepada setiap kanak-kanak di mana berjuta-juta di seluruh dunia terpaksa bekerja supaya keluarga dapat menampung kehidupan. Pada masa kini, akses kepada pendidikan berkualiti adalah faedah yang tidak diberikan kepada setiap kanak-kanak di mana berjuta-juta di seluruh dunia terpaksa bekerja supaya keluarga dapat menampung kehidupan. Pengetahuan adalah kuasa, tanpanya pilihan adalah terhad. Tidak semua orang mempunyai kemewahan untuk memberi tumpuan semata-mata kepada pelajaran mereka. Malah di negara maju, pelajar perlu bekerja sambilan atau sepenuh masa untuk menampung perbelanjaan mereka. Kekurangan pendidikan bukan sahaja memberi kesan langsung kepada orang yang menafikannya, tetapi ia juga akan memberi kesan kepada generasi akan datang yang mungkin juga dinafikan peluang kerana keadaan ekonomi mereka. Terdapat 5 faedah paling penting untuk mendapat pendidikan dan sebab memastikan setiap lelaki dan perempuan di seluruh dunia perlu pergi ke sekolah. Pertama, lebih banyak peluang pekerjaan. Sistem pendidikan yang baik memberikan pelajar lelaki dan wanita sumber yang mereka perlukan untuk berjaya dalam hidup. Jika mereka mempunyai kelayakan yang betul, mereka boleh berusaha untuk memohon pekerjaan yang memerlukan standard kelayakan tertentu. Tanpa pendidikan yang mencukupi, beberapa peluang akan kekal tertutup selama-lamanya. Pendidikan yang baik juga membekalkan keinginan semula jadi untuk menjadi seorang usahawan yang boleh membawa kepada permulaan perniagaan baru dan menarik. Apabila perniagaan baru berjaya, mereka mewujudkan peluang pekerjaan baru dalam komuniti dan mungkin lebih jauh bagus. Kedua, meningkatkan ekonomi. Memandangkan perniagaan berkembang maju dengan bakat baharu dan syarikat pemula memberi peluang kepada mereka, ini boleh memberi kesan positif kepada ekonomi. Kejayaan membawa hasil dan keuntungan yang lebih tinggi. Apabila lebih banyak pekerjaan tersedia, potensi kawasan itu meningkat dan lebih ramai orang mungkin berpindah ke sana untuk bekerja dan ianya secara langsung akan menjadikan perniagaan yang berjaya. Ia juga mempunyai kesan positif untuk ekonomi tempatan dengan perniagaan lain bersaing untuk mendapatkan pelanggan tambahan dan meningkatkan permintaan di kawasan itu. Ketiga, pendapatan lebih tinggi dan kehidupan sejahtera. Apabila pekerjaan yang diceburi lebih baik, lebih tinggi pendapatan yang akan terhasil. Masalah wang adalah sesuatu yang sebahagian besar daripada kita terpaksa bertahan dan diharungi pada tempoh tertentu sehingga dapat mencapai apa yang diingini. Tempoh ini akan menguatkan setengah orang, manakala setengah orang akan menjadi lemah pada tempoh tersebut sehingga mendatangkan kejadian yang tidak diingini. Mereka yang pergi bekerja berjam-jam hampir tidak memenuhi keperluan hidup, lebih cenderung menggunakan pilihan terdesak lain. Ini boleh membawa kepada aktiviti yang salah di sisi undang-undang. Perkara sedemikian akan menyebabkan menyekatan peluang pekerjaan masa depan dengan majikan yang mungkin ditangguhkan oleh pemohon yang mempunyai rekod jenayah. Dengan tidak menghadapi masalah kewangan, ianya mengurangkan risiko tekanan. Keempat, pengetahuan yang mencukupi bagi daya saing. Seseorang individu akan dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan dan pemahaman melalui amalan pendidikan yang betul. Ia akan membantu mereka berdikari dalam apa jua keadaan yang mereka hadapi di dalam dan di luar sekolah. Semua pihak berkepentingan pendidikan sentiasa memastikan menyediakan tutor dan pendidik berharga yang akan mengarahkan hal ehwal pelajar dengan betul untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pelajar. Ia memberi manfaat yang besar kepada pelajar yang mempunyai peluang untuk belajar dalam persekitaran yang lengkap dan kondusif untuk bersaing dengan rakan sebaya mereka dalam masyarakat kerana mereka telah melalui pelbagai proses pembelajaran yang berbeza. Berbeza dengan setengah pelajar yang tidak berlatih dengan baik, mereka hanya melalui sekolah tanpa mengetahui asas pendidikan. Mempunyai akses kepada pendidikan berkualiti akan membantu menjamin masa depan mereka untuk hari esok yang lebih baik. Kelima, memberi kembali kepada komuniti. Selain meningkatkan ekonomi di kawasan setempat, ini juga meningkatkan komuniti. Apabila ekonomi bertambah baik, begitu juga bajet yang tersedia untuk menambah baik kemudahan dan kawasan itu.
Sebagai contoh, kawasan yang lebih miskin mungkin boleh membuka rumah anak yatim dengan sukarelawan yang bekerja untuk membantu memastikan kanak-kanak yang terdedah selamat yang mungkin tidak mempunyai tempat lain untuk berpaling. Orang yang berpendidikan lebih baik memahami nilai hidup dalam komuniti yang selamat, jadi adalah wajar bagi mereka untuk membalasnya. Inilah sebabnya mengapa ramai pemilik perniagaan yang berjaya ingin mengambil bahagian dalam projek di kawasan tempatan mereka.